Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Okay, kita sambung tadabbur surah Taha ayat 124. Dalam ayat lepas Allah beritahu sunnatullah, ketetapan Allah, peraturan Allah yang Tuhan kata la tabdila li khalqillah, yang tidak mungkin diubah. Allah berkuasa untuk mengubah ketetapan yang telah ditetapkan oleh dirinya sendiri. Tapi Allah tahu ketetapan itu ditetapkan untuk maslahat manusia. Bila diubah, akan menjadikan keadaan tidak betul, tidak seimbang. Apa ketetapan Allah yang tidak akan berubah? Dalam ayat yang lepas Allah beritahu, auzubillahi minasyaitonirrajim, qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din aduwwun fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Setelah Allah keluarkan Adam dan Hawa daripada syurga, penyebabnya sebab Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Dan sebelum itu Allah dah bagi amaran, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan kamu dikeluarkan oleh iblis daripada syurga. Kenapa? Sebab bila kamu keluar daripada syurga, fatashqa, kamu akan celaka, kamu akan susah. Kemudian di ayat yang lepas juga 1, 2, 3 Allah beritahu kaedah undang-undang sunnatullah yang tak akan berubah, iaitu siapa yang ikut hidayah Allah, siapa yang ikut petunjuk Allah, siapa yang ikut Al-Quran sahaja, dia akan bahagia. Dia tidak akan celaka dan tidak akan sesat. Ketetapan itu tidak akan berubah sampai bila-bila. Dan mafhum sebaliknya, siapa yang mencari selain daripada Al-Quran, dia tetap akan celaka. Walaupun dia memiliki harta yang banyak, walaupun dia memiliki pangkat yang tinggi, walaupun dia boleh buat apa saja dia nak, tapi dia menolak Al-Quran, mengikut sunnatullah, dia akan celaka. Jadi Allah tegaskan dalam ayat seterusnya, ayat hari ini. Kalau ayat lepas, siapa ikut perintah Allah, siapa ikut petunjuk Allah, dia tidak akan sesat dan fizikalnya tidak akan celaka. Ayat hari ini terbalik. Siapa yang berpaling daripada petunjuk Allah, maka kehidupannya bermasalah. Kita tengok ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومن أعرض
Dan man, siapa? A'rada, siapa yang telah berpaling. An zikri, dari zikri, peringatanku. Apa yang dimaksudkan? Apa yang dimaksudkan dengan peringatanku? Apa yang dikatakan zikri itu? Adakah berzikir pada Allah? Ya, iaitu Al-Quran. Allah sebut dalam ayat lain, Allah sebut dalam ayat lain, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra. Ini az-zikra sama dengan zikri. Zikri peringatanku, az-zikra peringatan. Kami telah menurunkan az-zikra peringatan. Apa dia yang dimaksudkan peringatan di sini? Iaitu Al-Quran. Kemudian Allah bagi jaminan, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami bagi Al-Quran itu lahafizun, pasti akan menjaganya. Itu menjaga daripada diubah, daripada ditambah. Okey, Al-Quran salah satu namanya adalah Az-Zikru. Kenapa Allah namakan Al-Quran Az-Zikru? Banyak nama Al-Quran, Az-Zikru, Al-Quran, Al-Kitab. Jadi setiap nama tu ada makna dia, ada maksud dia. Kalau kita terjemah Az-Zikru, makna dia peringatan. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu bila Allah bagi nama Al-Quran ialah peringatan. Apa yang Allah nak bagi tahu? Allah nak bagi tahu fungsi Al-Quran ialah mengingatkan kamu. Sebab manusia ni selalu lupa. Manusia dinamakan manusia sebab pelupa. Apa yang boleh ingatkan manusia? Al-Quran je. Manusia ni kalau diingatkan oleh manusia, dia tak terkesan. Tapi yang betul-betul terkesan ialah bila manusia diingatkan oleh Al-Quran. Banyak Al-Quran menyebut hukum hakam. Kadang-kadang kita tak tahu hukum daripada Allah. Kita baca Quran, kita faham. Kadang-kadang kita tahu, kita lupa. Bila kita baca Quran, Quran mengingatkan kita. Kadang-kadang kita ada masalah buntu, maka Quran sebut kisah-kisah pengajaran, supaya kita ambil pengajaran, dan ketika itu Quran menjadi peringatan pada kita. Makna apa tu? Quran tak mungkin jadi peringatan melainkan setelah kita faham. Mustahil Quran boleh ingatkan kepada orang yang tak faham. Mustahil. Sebab tu Allah sifatkan orang yang tak faham Al-Quran adalah keldai. Allah betul-betul samakan orang baca Quran tak faham sama dengan keldai. Tak ada beza. Kalau cikgu kata pada kita keldai, marah tak? Keldai, marah tak? Marah ke tak? Tapi tahu tak, Allah dah gelar kita lama dah keldai. Baca satu ayat tak faham, baca 10 ayat tak faham, baca 100 ayat tak faham, baca satu Quran pun tak faham, Allah kata keldai. Ada rasa tak?
Ada rasa ke tak ada? Quran peringatan. Macam mana nak jadi Quran tu peringatan? Kalau baca satu ayat, satu pun tak faham. Baca satu surah Baqarah, satu makna pun tak faham. Macam mana Quran boleh ingatkan kita? Sedangkan Quran nama dia Az-Zikru. Okey, boleh? Jadi Allah kata siapa yang berpaling daripada peringatanku, iaitu Al-Quran, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan, kehidupan yang ma'isyatan, kehidupan dangka, Assalamualaikum, kehidupan yang dangka, sempit. Dangka dalam bahasa Arab mana sempit. Okey. Pertama, kita termasuk tak orang yang berpaling daripada Al-Quran? Termasuk ke? Soalan. Kita termasuk tak dalam kumpulan orang yang berpaling daripada Al-Quran? Oh, tak termasuk. Okey, dada kita ni sepanjang hidup banyak risau, banyak sedih ke banyak gembira? Banyak sedih. Kalau banyak sedih, ma'isyatan dangka. Makna sebab apa? Sebab Allah kata kalau kehidupan sempit. Sempit di sini bukan bermakna rumah sempit, bukan bermakna kereta kecil, bukan bermakna gaji kecil, bukan bermakna pangkat rendah, tak. Kehidupan yang sempit ialah jiwa dia sempit, selalu sedih, lalu duka cita, selalu risau. Bunyi tengah malam pun dah takut, nampak perompak pun dah takut, jiwa tak tenang. Apa sebab? Sebab dia berpaling daripada Al-Quran. Okey, macam mana bentuk orang yang berpaling? Siapakah yang dikatakan berpaling daripada Al-Quran? Sebagai contoh kan, Allah sebut dalam surah An-Nur, Qul lil mu'minina Surah An-Nur ayat 30. Okey, cuba kita terjemah. Qul, katakanlah, lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, yaghudduna, hendaklah mereka yaghudduna, menundukkan, min absarihim, daripada pandangan mata mereka. Tunduk daripada apa ni? Daripada melihat benda yang haram. Kemudian wa yahfazuna, dan hendaklah mereka menjaga furujahum, kemaluan mereka. Okey, Allah perintah kepada orang beriman hendaklah tunduk pandangan. Ini saya nak bagi contoh orang yang a'rada, berpaling. Berpaling daripada apa? Az-zikri. Apa makna zikri? Al-Quran. Ini salah satu zikri. Peringatan Allah pada bila tengok benda haram, tunduk.
Bila kita nampak yang haram, kita tengok. Tengok tu a'rada. Berpaling daripada perintah. Surah An-Nur ayat 30. Bila dia tengok, berpaling. Bila berpaling, hasilnya apa? Ma'isyatan dongka. Hati dia jadi sempit. Duit dah banyak, telefon ada 2, tapi hati sentiasa sedih, gelisah, takut. Takut rezeki, takut kena buang kerja, takut anak tak lulus. Banyak benda dia takut. Apa sebab? Sebab a'rada, dia berpaling daripada Al-Quran. Biasa tak tengok benda haram? Biasa ke tak? Biasa? Lepas tu rasa sempit ke rasa lega? Rasa? Kalau rasa lega tu, dia semakin sempit tu. Sebab dia perasan lega. Boleh? Ini contoh, mudah aja. Apa saja perintah Allah, kita tak ikut, maka dipanggil a'rada. Bila berpaling, hati dia mesti sempit. Jangan cakap, Ustaz, saya buat maksiat banyak, tapi rasa lega je, happy good luck je. Mana dia bercakap dusta. Dia mendustakan ayat ni. Ini ketetapan Allah. Ini undang-undang yang Allah dah tetap. Siapa tak ikut perintah Allah mesti sempit. Bila dia kata tak sempit, dia berdusta. Ini yang Allah cakap, itu yang dia cakap. Yang mana betul? Allah cakap. Okey, saya bagi contoh lain. Dalam surah Al-Baqarah, wala tunkihu wala tunkihul musyrikina wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Okey. Cuba tengok. Ini surah Al-Baqarah ayat 221. Cuba tengok, cuba terjemah. Wala tunkihu, dan jangan kamu kawinkan al-musyrikin, orang-orang musyrikin lelaki. Ni Allah cakap dengan siapa ni? Wali perempuan, bapa perempuan ataupun walinya. Jangan kamu kawinkan anak perempuan kamu dengan orang-orang musyrikin. Hatta yu'minu, sampai bila tak boleh ni? Sehingga mereka, bila mereka beriman, silakan. Kemudian Allah beritahu, wala abdun, dan pastilah hamba mukminun, yang beriman. Dia beriman tapi hamba. Khairun, lebih baik, min musyrikin, daripada orang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun orang musyrik itu a'jabakum, mengkagumkan kamu. Apa makna ayat ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Baca tak ayat ni sebelum ni? Baca. Pernah baca surah Baqarah? Pernah kan? Boleh faham tak ayat ni? Kalau tak faham, Allah kata apa tadi? Saya tak kata.
Allah kata siapa yang bawa kitab, siapa yang baca kitab tapi tak faham dan tak ikut pun, dia adalah kamasalil himar, seperti keldai. Saya nak apa dia? Biar Quran tu betul-betul menegur dan menyentuh hati kita. Biar kita rasa yang tegur tu Allah, bukan saya. Surah apa tu? Yang Allah kata orang yang baca Quran tapi tak faham, sama seperti keldai. Surah apa? Surah Al-Jumu'ah ayat 5. Buka tengok nanti. Jangan marah kat saya, buka surah tu. Surah Al-Jumu'ah ayat 5. Okey, Allah nak beritahu, jangan kamu kahwinkan anak perempuan kamu dengan orang musyrik sehinggalah mereka beriman. Kemudian Allah beritahu, hamba yang beriman, dia miskin tapi dia beriman, khairun, lebih baik daripada orang musyrik. Walaupun orang musyrik itu kaya, berpangkat besar, handsome. Kemudian orang beriman pula miskin, kerja dia Bilal je, muka pun tak berapa handsome, muka dia macam Bilal lah. Okey, saya nak bagi contoh yang kedua, orang yang berpaling. Orang yang berpaling daripada Al-Quran. Kalau ada seorang datang meminang anak kita, anak orang kaya, dia sendiri jawatan besar, gaji 20,000, datang dengan kereta BMW 7 siri, muda pula tu, muka macam Shahrukh Khan, tapi kita tahu dia tak solat. Seorang lagi datang meminang anak kita yang sama, guru Al-Quran, lepas tu Bilal di surau, gaji dia 750, pakai kapcai. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Kenapa tak jawab? Macam tak ada pengalaman memilih menantu. Ada pengalaman tak? Ada? Okey, antara dua tu kita pilih yang mana? Ha? Kalau cakap bohong, satu dosa. Kita pilih yang mana? Biasanya kita pilih yang kaya. Solat tu kita kata apa? Tak apalah, lepas tu dia solat lah. Betul? Oh tak. Okey, tak apalah. Saya tanya orang di luar. Biasanya secara umum yang pilih yang mana? Yang bergaji besar, walaupun tak salah, gaji besar, muka handsome, anak orang kaya, a'jabakum, mengkagumkan kamu. Adapun Bilal tu gaji 750, motor kapcai, muka tak handsome, sangat-sangat tak mengkagumkan. Ramai pilih yang mana? Yang tak solat tu. Masa tu dia menolak ayat Al-Quran. Itu contoh a'rada, berpaling daripada Al-Quran. Sebab apa? Allah kata hamba yang beriman lebih baik, tapi dia kata apa? Tak. Yang bergaji besar, yang handsome, yang anak orang kaya lebih baik daripada Bilal. Itu berpaling. Allah kata Bilal tu lebih baik. Contoh, boleh tak? Oh, payah tu. Ha? Tak, itu ayat pertama atas tu. Yang ni sambungan dia. Dia ada dua tu. Bolehkah? Sekarang majoriti, ramai yang baca Quran, ramai yang khatam Al-Quran, ramai yang pergi kelas agama, tapi bila ada dua calon yang berbeza macam ni, biasa dia pilih yang mana? Yang bergaji besar. Dia tak tanya solat ke tak, tanya gaji berapa, anak siapa, belajar di mana, kerja apa. Betul? Lepas tu yang ni pula, kerja apa ni? Saya bila kat surah je, tapi saya Alhamdulillah solat Jumaat 5 waktu. Dalam bracket sebab saya Bilal. Tapi ramai yang pilih bukan musyrik lah, tapi bila tak salat boleh jadi tak musyrik. Boleh jadi. Bahkan kalau tak salat boleh jadi kafir. Tapi berapa ramai yang pilih menantu
Tak kisah solat ke tak. Yang pertama, gaji berapa? Apa jawatannya? Apa jaminan untuk anak saya? Maka ketika itu dia berpaling daripada Al-Quran. Bolehkah? Jadi bagi orang ni yang berpaling daripada Al-Quran, maka Allah memberitahu baginya, untuknya, pasti kehidupan yang sempit. Susah nak cakap macam mana kehidupan yang sempit tu. Saya nak tanya, antara negara kita dengan negara Syria, yang mana kehidupan yang sempit? Yang mana antara dua ni kehidupan yang sempit? Di Syria. Okey, kenapa? Kenapa di Syria kehidupannya lebih sempit daripada kehidupan di Malaysia? Kenapa? Sebab? Oh, sebab berlaku peperangan. Lagi? Kuat-kuat sikit. Sebab kita nak faham ni, ramai orang silap faham. Kehidupan yang sempit, macam itulah. Bila ada peperangan, bila jadi pelarian, bila rumah kena bom, kan? Okey, saya nak tanya, Nabi semasa di Mekah 13 tahun, ada peperangan tak? Tak, masa di Mekah ada peperangan tak? Ada ke tak ada? Tak ada, kan? Dan bila Nabi pergi ke Madinah 10 tahun, ada tak peperangan? Berapa kali peperangan? Setiap tahun, kadang-kadang setahun tu 2-3 kali peperangan. Jadi cuba banding antara Mekah dengan Madinah. 13 tahun. 10. Mekah 13 tahun. Mekah tak ada peperangan. Tapi Madinah peperangan sentiasa. Sampai je tahun kedua berperang dalam peperangan Badar. Tahun ketiga peperangan Uhud. Lepas tu berturut-turut sampailah Nabi wafat. Kadang-kadang setahun 2-3 kali peperangan. Okey. Jadi dalam dua keadaan, dalam dua situasi ni, di Mekah masa Nabi berdakwah tidak ada peperangan. Tapi masa di Madinah peperangan berpuluh-puluh kali. Antara dua keadaan ni, yang mana kehidupan yang sempit? Kenapa Mekah? Mekah tak ada peperangan. Apa dia? Menolak? Yang ni sebab menolak ajaran Nabi. Tak, kehidupan Nabi dan para sahabat. Kehidupan Nabi dan para sahabat, yang mana sempit? Masa di Mekah ke masa di Madinah? Masa di? Kenapa pula Mekah aman, tak ada peperangan? Sebab di Mekah sebab di Mekah apa dia tadi? Sebab di Mekah susah beribadat. Bila Nabi solat, orang letak isi perunta. Bila sahabat-sahabat solat, dihalang, kadang-kadang ditangkap, kadang-kadang diseksa. Dan bila Nabi dan sahabat nak berdakwah, dihalang, pintu dakwah tertutup. Itu makna kehidupan yang sempit, bukan sebab ada peperangan. Bila ibadat tak sempurna, itulah kehidupan yang sempit. Tapi bila Nabi berhijrah ke Madinah, berlaku peperangan. Tapi Nabi senang tak beribadat di Madinah? Senang tak? Ada orang kacau Nabi beribadat? Dan Nabi bebas tak nak berdakwah? Ada orang halang Nabi berdakwah? Tak ada. Tapi berlaku tak peperangan? Jadi di Madinah ni, kehidupan sempit ke kehidupan yang bahagia? Bahagia. Kan ada peperangan. Susah kita nak faham tu. Sebab tu Allah perintah pada Nabi. Apa dia Allah perintah?
Dalam surah Al-Ankabut ayat 56, ya ibadi, okey, surah Al-Ankabut ayat 56. Cuba tengok maksud dia. Kena faham Al-Quran, ha? Kalau tak nak jadi keldai, faham. Cuba tengok, ya ibadi. Cuba faham, wahai hamba-hambaku. Hambaku yang mana ni? Allazina amanu, yang mereka beriman. Kenapa Allah sebut hambaku yang beriman? Sebab hamba Allah ada dua. Satu hamba Allah yang tak beriman, tapi hamba Allah juga. Tapi yang Allah nak bercakap dalam ayat ni ialah hambaku yang beriman. Inna ardi, sesungguhnya ardi, bumiku, wasi'ah, luas. Fa iyaya fa'budun, maka yang kita biasa baca dalam Fatihah, iyyaka na'budu. Tapi di sini iyaya. Apa beza? Apa beza? Kalau iyyaka, hanya kepada engkau kami sembah. Tapi kalau iyaya, Allah yang berkata, hanya kepada aku hendaklah kamu sembah. Ayat ni apa maksud ni? Bila Nabi dan para sahabat duduk di Mekah, ibadat mereka tak sempurna. Ibadat tak sempurna, tak tenang. Rasa sempit je. Nak solat orang kacau, nak solat orang halang, nak solat orang letak isi perut unta, nak berdakwah orang tak bagi. Sempit je. Maka Allah kata apa? Wahai hambaku yang beriman, bumi aku luas. Bukan Mekah je. Bukan Mekah je. Bumi aku luas. Ada Madinah, dan ada lagi selain pada Madinah. Maka apa maksud dia? Berhijrahlah ke sini. Untuk apa? Apa tujuan? Apa tujuan Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah? Adakah untuk mencari rezeki yang lebih luas? Tak. Adakah untuk mencari kehidupan yang lebih selesa? Tak. Untuk apa? Fa iyaya fa'budun, supaya ibadat kamu kepada aku sempurna, khusyuk. Tapi berlaku tak peperangan di Madinah? Berlaku tak? Setiap masa. Walaupun berlaku peperangan, Nabi berperang kerana apa? Untuk tegakkan agama Allah. Itu tak dipanggil berpaling. Berjihad untuk tegakkan agama Allah, itulah dipanggil ikut hudayah, petunjuk aku. Bila ikut petunjuk aku, berperang sebab ikut petunjuk aku. Ayat yang lepas Allah kata apa? Fala yadillu wala yashqa. Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sebab itulah Nabi dalam tempoh di Madinah, walaupun sentiasa berlaku peperangan, walaupun musuh semakin ramai, tapi ibadat Nabi sempurna tak di Madinah? Sempurna tak? Khusyuk tak? Sebab itulah Nabi bila boleh solat di Madinah, solat malam sampai bengkak kaki. Betul? Bila Nabi solat subuh berjemaah, Nabi baca ayat antara 60 hingga 100 ayat solat subuh berjemaah. Bila malam Nabi boleh solat satu rakaat 3 surah, surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Tapi dalam peperangan. Sebab apa? Sebab Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah ikut hidayah Allah. Maka fala yadillu wala yashqa. Boleh faham? Di sini tak boleh a'rada an zikri. Ramai orang berpaling daripada Al-Quran, maka kehidupan sempit. Sempit apa tu? Sempit dalaman. Subhanallah. Sebab itulah salah bila kita berfikir negara yang berlaku peperangan, negara yang sempit jiwa mereka, negara yang ditimpa musibah,
Negara kita tak ada peperangan. Negara kita negara aman dan senang. Sebab tu saya nak tanya, antara orang yang ditimpa peperangan di Syria atau di Palestin dengan orang di Malaysia, yang mana mudah nak bangun solat malam? Yang mana lebih mudah? Mudah Palestin. Kenapa? Kan ada peperangan. Dia yakin pada Allah. Kenapa yakin pada Allah? Kenapa kita tak yakin? Kita tadabbur pun dah banyak dah. Subhanallah. Subhanallah. Tengok cara kita berfikir tak sama dengan Quran. Allah kata kehidupan yang sempit ni, dada sempit. Nak bangun malam pun susah. Peperangan tak ada. Mulut nak berzikir pun tak terkeluar. Padahal dah belajar. Tak ada orang letak pistol kat sini pun kan. Ada tak orang letak pistol? Jangan berzikir. Ada? Tak ada. Tapi sahabat Nabi ada yang kena tawan dan dihukum bunuh. Apa yang dia minta kepada musuh sebelum dihukum bunuh? Apa yang dia minta? Dia minta subhanallah, dia minta solat. Ini nak dihukum bunuh, masih minta peluang untuk solat. Kenapa? Sebab hati dia lapang, seronok solat walaupun dia tahu dia nak mati. Kita bukan nak dihukum bunuh. Ada tak orang nak hukum bunuh sampai kita tak salat witir malam tu? Ada? Ada tak orang nak hukum bunuh kita sampai kita tak sempat nak salat duha? Ada tak orang nak hukum bunuh sampai kita tak sempat nak baca Quran hari tu? Ada? Tak ada. Kenapa kita jadi macam tu? Soalan kedua, antara negara yang dalam peperangan dengan negara kita, yang mana lebih mudah menghafal Al-Quran? Yang dalam peperangan ke yang dalam aman macam Malaysia ni? Dalam? Kenapa? Tak banyak fikir kerja. Oh, jadi masalah kita banyak fikir pasal kerja lah. Tapi yang pencen tak ada kerja pun tak hafal juga. Kan dia fikir kerja apa lagi? Sepatut yang pencen kan 55, dia tak ada kerja kan, duduk saja, hafal lah. Tak hafal juga. Makna apa tu? Dia nak tunggu berperang baru dia nak hafal. Boleh faham? Dah azan ke? Dah lama dah? Okey, azan dulu. Ustaz kena semak balik dongka lah. Mana dongka tu macam tak, dongkun dah sempit kan? Dongka sempit kan? Dongka bermakna doikun. Perkataan dia sama. Allah Akbar. Still hilang lagi semua. Masih hilang lagi Ustaz. Nampak macam tengok. Asyhadu an la ilaha illallah.
Tak, apa maksud? Nabi sebut dalam satu hadis, tungkahu al-mar'atu, wanita dikahwini pertama lima liha kerana harta dia, yang kedua wali hasabiha kerana keturunan dia, yang ketiga wali jamaliha kerana kecantikannya, dan yang keempat, biasanya yang keempat tu agamalah, wali diniha. Itu Nabi nak beritahu kebiasaan wanita bila dikahwini, ciri-ciri yang dipilih apa dah? Pertama, harta, keturunan dan kecantikan. Tapi yang agama last sekali. Itu Nabi nak beritahu kebiasaan. Tapi dalam ayat tadi Allah beritahu abdun mu'minun. Apa maksud dia? Yang patut yang pertama kamu pilih ialah beriman, walaupun dia miskin. Kadang-kadang muka dia cantik, harta banyak, tapi tak beriman, hati sakit. Betul tak? Degil, tak dengar cakap. Apa maksud soalan? Tak payah beza. Pilih orang beriman, insya-Allah selamat. Pilih orang beriman. Tapi nafsu manusia memang nak cantik. InsyaAllah kalau beriman, semua jadi cantik. Tapi kalau tak beriman, muka cantik pun tak akan cantik. Boleh? Okey. Boleh faham ke? Kalau kita tengok ayat pertama surah Taha, apa dia? Ma anzalna alaikal Quran litashqa. Kami tidak turunkan kepada engkau Al-Quran untuk kamu celaka. Quran untuk membahagiakan manusia. Yang mencelakakan manusia apa dia? Yang mencelakakan manusia apa dia? Adakah kemiskinan? Tak, apa dia? Apa dia? Berpaling. Yang mencelakakan manusia bukan miskin, tapi bila berpaling daripada Al-Quran, itulah kehidupan yang sempit. Tapi ramai yang beranggapan yang mencelakakan manusia ialah kemiskinan. Kadang-kadang muka buruk kan, dia kata tak ada nasib, gelap masa depan. Bercanggah dengan ayat ni, Allah kata yang celaka, yang gelap masa depan bukan muka tak cantik, bukan miskin, tapi yang berpaling daripada Al-Quran. Susah kita nak berfikir mengikut Al-Quran. Tanyalah siapa-siapa, apatah lagi anak kita, macam mana nak jadi orang bahagia? Cuba tanya, apa jawapannya? Cuba tanya anak kita, nak macam mana nak bahagia? Agak-agak apa yang dia jawab? Mesti kaya, mesti ada duit banyak, mesti perniagaan besar, betul tak?
Dan sebelum kita tanya anak kita, tanya kita pula, macam mana aku nak bahagia? Pernah tanya tak diri sendiri, macam mana aku nak bahagia? Pernah? Apa jawapannya? Apa jawapannya? Subhanallah. Kenapa Nabi tinggal Mekah? Kalau ikut keadaan dari segi material, dari segi fizikal, yang mana lebih membahagiakan Nabi? Sepatutnya yang mana? Di Mekah, sebab bersama Nabi Khadijah tokoh keperat, betul tak? Dengan harta tu Nabi boleh bahagia. Tapi Tuhan kata hijrah. Sebab apa? Kamu tak akan bahagia selagi ibadat kamu tak sempurna. Bahagia bukan dengan harta. Habis pergi Madinah ada rezeki, bukan sebab untuk kamu bahagia. Ada kerja, bukan sebab untuk kamu bahagia. Kadal faqru an yakuna fukran. Itu hadis. Ayat Quran kata apa? Baca ayat Quran dulu. Siapa berpaling daripada Al-Quran, sempit. Apa makna sempit? Kalau kaya pun miskin. Sebab itulah salah bila kita kata orang tu kaya, orang tu miskin. Sebenar, kalau ikut istilah Al-Quran, salah. Kenapa salah? Bila kita tengok orang tu gaji 10,000, rumah banglo besar, kemudian kereta pun mewah, kita kata oh dia tu kaya. Salah. Bercanggah dengan cara Al-Quran. Bila tengok orang miskin, kita kata dia adalah miskin. Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Sebabnya cuba buka surah Al-Fajr. Fa'ammal insan iza mabtalahu. Surah Al-Insan ayat 15. Iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi aha akraman. Kemudian wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Okey, cuba faham ayat ni. Allah kata fa'ammal insan, adapun manusia, iza mabtalahu, apabila, cuba terjemah, ibtalahu rabbuhu, apabila Tuhannya ibtala, mengujinya. Allah nak bagi tu sikap manusia yang salah. Apabila Tuhannya mengujinya, menguji dengan apa? Fa akramahu, Allah memuliakannya dengan harta, dengan pangkat, wa na'amahu, dan bagi banyak nikmat. Apa dia kata? Fa yaqul, lalu dia berkata rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku, Tuhan menjadikan aku orang kaya. Allah nak beritahu inilah sikap yang salah manusia. Bila Allah uji dengan kekayaan, dia rasa dia kaya. Sebenarnya Allah bagi kekayaan sebab apa? Sebab apa? Jadi boleh tak kita kata orang tu yang ada banglo besar, pangkat besar, gaji besar, kaya? Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab Allah menguji, bukan Allah kata dia kaya.
Dan Allah betulkan sikap mereka yang salah pada. Bila Allah bagi nikmat, dia kata dia kaya. Salah. Aku cakap, aku uji dengan kekayaan, bukan aku bagi tahu dia kaya. Boleh faham? Dan sebaliknya, wa amma iza mabtalahu. Adapun apabila Allah mengujinya, faqadara alaihi rizqah, lalu Allah sempitkan rezekinya, apa sikap yang salah pula? Wa yaqulu rabbi ahanan, dia kata Tuhan tak suka padaku, Tuhan benci padaku, Tuhan miskinkan aku. Tak. Allah tak pernah mengkaya dan memiskin sesiapa. Yang ada ialah Allah menguji manusia dengan pelbagai ujian. Allah uji dengan kaya, Allah uji dengan miskin, Allah uji dengan sihat, Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan tidak ada anak, Allah uji dengan ada anak, Allah uji dengan anak jahat, Allah uji dengan anak baik, Allah uji dengan anak semua berjaya, Allah uji dengan semua anak gagal. Semua adalah ujian. Ujian Allah pelbagai. Tak ada satu pun Allah muliakan dengan harta. Boleh? Sebab tu Allah tempelak. Ni, orang yang mengaku dia mulia, Allah tempelak. Lepas ayat ni, Allah kata apa? Kalla. Kalla bal. Kalla bal tukrimunal yatim wala tahaduna Cuba tengok Allah kata apa? Kalla, sekali-kali tidak. Apa yang tidak ni? Apa yang tidak? Allah nak menafikan apa ni? Ni, kamu tak mulia pun. Dia kata bila dia dapat harta banyak, pangkat besar, dia kata Allah memuliakan aku. Tuhan kata sekali-kali tidak. Tidak. Sebab apa? Kamu tak mulia pun. Apa bukti kamu tak mulia? La tukrimunal yatim. Kamu tak pernah memuliakan anak yatim. Kalau betul kamu mulia, kamu pergi cari anak yatim, kamu sapu kepala dia, kamu bantu dia. Itu orang mulia. Bukan harta banyak mulia. Boleh faham? Dan wala tahadduna ala ta'amil miskin. Sebenarnya kamu tak mulia pun. Apa bukti? Kamu tak pernah berfikir, tak pernah merancang, tak pernah berusaha untuk bagi makan pada orang miskin. Sebenarnya kamulah yang hina. Boleh faham? Jadi Allah kata sekali-kali, yang kaya bukan kaya, yang miskin bukan miskin. Habis siapa yang kaya? Siapa yang kaya? Siapa yang kaya? Allah. Allah kata wa antumul fuqara, kamu semua fakir. Orang kaya bila sakit cari siapa? Dah, orang kaya sebenar kalau ikut pada zahirnya, orang kaya paling miskin kok. Sebab apa? Orang kaya perlukan ramai pembantu. Driver, tukang kebun, pembantu rumah 3. Itu tanda dia miskin. Dia perlu ramai pembantu. Lagi perlu ramai pembantu, lagi miskin. Sebab tu Nabi Muhammad tak perlu seorang pembantu. Sebab apa? Sebab Nabi kaya jiwa. Boleh kah? Jadi kata ulama, tak ada siapa yang kaya kat dunia dan tak ada siapa yang miskin. Yang ada ialah orang diuji dengan kekayaan. Yang ada orang diuji dengan kemiskinan. Boleh faham tak? Jadi cara kita berfikir sama tak dengan Al-Quran? Sama ke tak? Tak sama kan? Saya nak tanya ni, orang Bukit Rahman Putra semua orang kaya kan? Okey. Bila kita orang kaya pergi tempat orang miskin, kita rasa tak kita kaya daripada orang miskin tu? Ada tak perasaan tu? Pernah pergi ke tak ni? Pernah pergi tak? Tak, saya tanya ni. Pernah pergi ke tak? Pernah, okey.
Bila kita jumpa orang miskin, ada tak perasaan kita kaya, dia miskin? Ada? Kalau ada, a'rada an zikri, berpaling daripada Al-Quran. Sebab Tuhan tak kata kamu kaya, Tuhan sedang menguji kamu dengan kekayaan. Dan orang yang kamu pergi itu, dia bukan miskin. Tak, Allah tak kata dia miskin. Allah sedang menguji dia dengan kemiskinan. Habis siapa yang mulia? Siapa yang mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia ikut Allah, ikut Al-Quran ialah orang yang paling bertakwa. Subhanallah. Kadang-kadang kita tengok kan, macam kat surau saya tu ada seorang Indon. Dia kerja jaga, tapi selalu ada kat surau. Sambil-sambil dia siap, sambil-sambil dia bilal. 5 waktu ada kat situ. Dia pakai motor je. Tapi bila orang kaya pergi kat surau, jarang-jarang, apa pandangan daripada orang Indon ni? Dia rasa dia lebih mulia ke? Dia rasa orang tu, Indon tu lebih mulia pada dia? Kebiasaannya dia rasa dia, sebab dia pergi naik Merc, dia berumah banglo besar. Yang Indon tu duduk rumah di surau je. Subhanallah. Tengok cara kita berfikir, tak sama dengan Al-Quran. Sepatut kita rasa kamu lebih mulia daripada aku. Kenapa? Sebab kamu melakukan azan, pahala sangat besar. Siapa yang mendengar azan, termasuk batu pokok dalam hadis yang sahih, akan menjadi saksi di akhirat besok. Dan seramai mana orang mendengar azan, sebanyak itulah pahala kepada orang melakukan azan. Subhanallah. Walaupun dia Indon, walaupun dia kejegat, tapi kita tak rasa dia mulia. Kita rasa kamu, bila nak berubah ni, bila nak balik Indon kan, cara kita cakap macam dia tu rendah. Betul tak? Cara kita berfikir tak sama dengan Quran. Kadang-kadang macam Haji ni bagi tahu kan, Haji bagi tahu ada orang Bangladesh tolak dia kan, pergi ambil kat rumah, datang sini. Saya bila dengar cerita tu, ya Allah, mulianya lelaki ni. Orang bagi duit pun tak nak kan, betul? Dia daripada Bangladesh pergi ambil haji ni, dari rumah tolak, datang sini, pergi hantar balik. Nak bagi duit pun tak nak. Kita boleh tak buat macam tu? Kita boleh tak buat? Kadang-kadang kita jumpa dia, kita rasa dia rendah pada kita. Sebab apa? Dia Bangla. Betul tak? Cara kita tak sama dengan Quran. Ini termasuk berpaling daripada zikri. Bila kita rasa kita lebih mulia sebab kita berharta, kita berilmu, sedangkan orang lain miskin, tapi dia sebenarnya amalan dia jauh lebih baik pada kita. Kadang-kadang dia tak adalah solat malam, tapi dia sanggup pergi rumah orang, pergi ambil orang tu, datang ke surau. Dia jauh lebih mulia daripada kita. Jadi berfikirlah mengikut Al-Quran. Kalau tak, kita termasuk orang yang berpaling. Kadang-kadang sekarang kita tak rasa sempit. Bila ada masalah je, kita dah buntu. Sebab apa? Ada kita berpaling daripada ajaran Al-Quran. Kadang-kadang ada masalah nak buntu, jadi masalah besar pula. Kadang-kadang anak seorang je, kita dah, ya Allah, banyak yang telefon saya, cerita masalah anak, cerita masalah suami. Apa masalah sebenarnya? Sebenarnya dia berpaling daripada Al-Quran. Apa masalah suami? Kadang-kadang cerita suami nak kahwin dua. Apa masalah? Tak, saya nak bagi tahu contoh. Dia jadi masalah suami nak kahwin dua. Dia solat tak khusyuk, dia solat lambat, dia baca Quran tak faham, dia tak rasa masalah. Dia berpaling daripada Al-Quran, dia tak rasa masalah. Suami nak kahwin dua jadi masalah. Apa masalah? Bukan saya nak galak kawan kahwin dua, maaf, jangan silap faham. Saya pun kahwin satu je. Tak. Kadang-kadang saya kesian orang duk cerita masalah rumah, masalah isteri, masalah suami. Ya Allah, kenapa mengadu kat saya? Mengadu, carilah Allah, carilah Al-Quran. Pergilah tadabbur Al-Quran. Saya cakap, Kak, baca Quran tak? Tak. Itulah masalah Kak. Baca Quran faham ke tak? Tak. Itulah masalah, bukan masalah suami. Kadang-kadang Allah nak uji kita, nak dekatkan kita kepada Allah, nak dekatkan kita pada Al-Quran. Allah bagi masalah pada suami. Supaya apa? Kita cari Tuhan.
Selama ni kita solat tak khusyuk, kita tak rasa pun masalah. Kita baca Quran bertahun, khatam berkali, tak faham, kita tak rasa masalah. Bila suami nak kahwin, oh masalah besar macam nak kiamat. Ya Allah, kenapa tu? Anak tak bangun subuh, tak ada masalah. Anak baca Quran tak faham, tak masalah. Bila anak tak pergi sekolah, masalah besar. Sebenarnya itulah orang berpaling. Jiwa dia sempit. Anak tak pergi sekolah, jiwa sempit. Anak tak lulus periksa, jiwa dia sempit. Anak tak bangun subuh, jiwa dia okey. Sebab dia pun lebih kurang sama. Anak dia tak faham pelajaran di sekolah, dia rasa susah hati cari guru tuition. Dia tak faham kata-kata Allah, tak ada masalah. Sebenarnya dia yang bermasalah. Dia bermasalah. Anak dia tak faham matematik, guru tak cakap anak dia keldai, tapi dia tak faham Al-Quran. Allah kata kamu keldai, dia tak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab dia memang tak faham apa yang Allah kata. Boleh ke? Okey. Ini kat dunia ni, ma'isyatan dangka. Kehidupan yang sempit. Di akhirat besok apa pula? Dia balasan Allah tak setakat kat dunia. Kat dunia dia bermasalah bila berpaling pada Al-Quran. Kat dunia dia bermasalah. Bila ada rasa sempit tu, jangan cari bomoh, jangan cari doktor. Bela Al-Quran satu persatu, tengok ada tak aku berpaling daripada Allah, ada tak aku berpaling daripada ayat Allah, walaupun satu ayat. Iblis hanya tak sujud, satu sujud sahaja dilaknat, sempit hidupnya. Bukan 2 sujud, bukan 4 sujud. Anak kita kalau tak solat 5 waktu, jangan rasa sempit lah. Dan jangan cari guru tuition yang lain pula. Tapi bawalah anak kita tadabbur Al-Quran. Kita ada masalah rumah tangga, masalah kewangan, masalah duit, masalah suami, cek diri kita, ada tak berpaling daripada Al-Quran. Jangan terus salahkan suami. Suami dia berpaling, dia dengan Tuhan. Kita ni, kita kalau kita tak berpaling daripada Al-Quran, masalah suami besar macam mana pun kita tenang je. Saya nak tanya, suami kita dengan Fir'aun, mana lebih jahat? Suami kita dengan Fir'aun, mana lebih jahat? Tapi Asia tenang tak bila menghadapi suami yang jahat tu? Tenang tak? Dia mengadu pada siapa? Allah. Apa yang dia minta? Minta syurga. Minta syurga. Suami kita tak sejahat, tak sejahat Fir'aun. Tapi bila ada masalah, cari ustaz, tak cari Tuhan. Cari Tuhan. Sebab tu bila tanya saya, apa masalah? Saya tanya, baca Quran ke tak? Tak. Kalau baca faham ke tak? Tak, itulah masalah. Selesai masalah awak dulu. Okey? Boleh faham tak ayat ni? Siapa berpaling daripada Al-Quran, maka kehidupannya sempit kat dunia. Okey. Kemudian di akhirat besok, wa nahsyuruhu, dan kami himpun himpunnya Yaumal Qiyamah, pada hari kiamat. A'ma, buta. Buta. Tengok, kenapa buta? Kenapa buta? Adakah masa kat dunia dia juga buta? Tak. Dengar apa yang dikeluhkan oleh si buta di akhirat ni. Qal, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani. Lima, kenapa hasyartani?
Hasyara, himpun. Kalau mahsyar, tempat berhimpun. Kenapa engkau himpun kami, iaitu daripada mahsyar? Kenapa engkau himpun aku? A'ma, buta. Wa qad kuntu, sedangkan aku dulu tu maksud dia di dunia. Kuntu, biasa kita baca tak kuntu? Biasa tak dalam doa apa tu? Kuntu. Doa apa? Kuat sikit. Doa siapa? Nabi Yunus. Cuba baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi Nabi Yunus mengaku aku adalah orang yang zalim. Kalau Nabi mengaku zalim, kita bila berdoa yang pertama mengaku depan Allah, aku banyak melakukan kezaliman. Okey. Dulu aku adalah basira, melihat ataupun celak. Tengok, tanya soalan. Kenapa aku dibangkitkan di akhirat buta sedangkan dulu aku celak? Maknanya kat dunia dia celak, tapi kenapa dibangkitkan buta? Kenapa buta? Kenapa buta? Cuba fikir, kenapa Allah butakan mata dia? Sebab Allah jadikan mata ni untuk apa? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan kemudian wahadaina tengok Allah kata apa? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami jadikan lahu kepada baginya, bagi manusia, ainain, dua mata. Kenapa Allah sebut? Adakah Allah nak mengungkit? Allah tanya, bukankah aku jadikan kepada kamu semua dua mata? Betul tak semua dua mata? Kenapa? Kenapa Allah sebut? Kenapa Allah bagi dua mata pada kita? Sebab Allah nak kita gunakan mata untuk melihat kebesarannya, dan supaya akhirnya kita kenal siapa pencipta, dan akhirnya kita tunduk dan patuh padanya, dan hasilnya kita yang dapat. Tapi akhirnya manusia guna mata untuk tidak melihat kebesaran Allah, tidak melihat Al-Quran. Satu hari dia tengok macam-macam, Quran tak tengok. Satu hari dia tengok semua benda, TV, Facebook. Langit dia tak tengok kebesaran Allah. Hujan dia tak berfikir tentang kebesaran Allah. Jadi bila manusia tak gunakan mata untuk melihat kebesaran Allah, Allah butakan pada mahsyar. Jadi apa dia dipanggil? Balasan sama dengan perbuatan. Bila mata dia buta daripada melihat kebenaran, maka di akhirat besok Allah butakan. Boleh? Yang Allah kata apa? Summun bukumun umyun. Ada mata tapi tak tengok Al-Quran, 2 hari tak tengok. Ada telinga tapi tak dengar ayat Al-Quran, tak dengar tazkirah. Kalau dengar pun tak faham. Ada akal tapi tak berfikir tentang maksud Al-Quran. Maka Allah kata ulaika kal an'am. Okey? Cuba buka surah Al-Isra ayat 97. Ada? Cuba tengok ayat tu. Yang kat tengah ada tak? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala
wujuhihim umyan, kemudian bukman wa summan. Dah. Okey, cuba terdebuat jadi. Allah kata apa? Dalam ayat kita belajar, Allah bangkit manusia yang berpaling daripada Al-Quran dalam keadaan buta. Buta saja kan? Cuba tengok surah Al-Isra ayat 97. Adakah buta sahaja? Wa nahsyuruhu, dan kami bangkit mereka pada hari kiamat ala wujuhihim, atas wajah mereka. Apa makna? Apa makna kami bangkit mereka atas wajah mereka? Subhanallah. Muka mereka kat bawah, kaki kat atas. Pernah tengok tak orang berjalan muka kat bawah, kaki kat atas? Pernah tengok? Tak ada kat dunia, tak ada. Tak ada. Binatang pun tak ada. Binatang pun tak ada berjalan muka di bawah, kaki ke atas. Itu makna kami himpun di atas wajah-wajah mereka. Satu. Yang kedua, adalah muka ke bawah, kaki ke atas. Yang kedua, dalam keadaan umyan, buta. Yang ketiga, bukman, bisu. Yang keempat, summan, pekak. Cukup lengkap. Mata buta, telinga pekak, mulut bisu. Kenapa tiga-tiga tu? Kenapa tiga-tiga? Sebab tiga-tiga tu saluran untuk Allah bagi supaya kita kenal Tuhan. Alam naj'alahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah bagi tiga tu, telinga, mata dan mulut, untuk mengenal Tuhan. Tapi akhirnya mereka tak guna langsung untuk kenal Tuhan. Bercakap benda yang sia-sia, mendengar benda yang lara, kemudian melihat benda yang haram, yang tak menjadikan dia dekat pada Allah. Maka balasannya pada tiga-tiga alat itu Allah, mata buta, telinga pekak, kemudian mulut bisu. Boleh cuba bayang sekejap, bagaimana manusia berjalan dengan muka dalam keadaan mata buta, telinga pekak, mulut bisu. Kita kalau mata buta, berjalan buta kan, boleh dengar lagi tak? Boleh dengar kereta lalu ke? Ataupun kalau mata buta, telinga pekak, mulut boleh bercakap, boleh cakap lagi tak? Tolong pimpin saya. Tapi kalau mata buta dah tak nampak, dia nak cakap tak boleh cakap sebab bisu. Kemudian ada orang bagi tahu ada batu kat depan, dia tak akan dengar sebab cuba bayang sekejap betapa apa ni, betapa dahsyatnya suasana manusia yang berpaling daripada Al-Quran. Bagaimana Allah bangkitnya pada mahsyar. Ini belum masuk neraka ni. Muka kat bawah, buta, pekak, bisu. Kat dunia tak ada orang cukup tiga lengkap tu. Buta, pekak, bisu. Ada tak kat dunia? Tak ada. Kalau ada, agak-agak boleh hidup tak? Macam mana nak hidup? Tak nampak, tak dengar, tak boleh cakap. Tapi di akhirat ada. Dalam keadaan pada mahsyar, yang matahari satu batu dia kepala, kemudian manusia pula ramai, kemudian bogel pula, tiba-tiba tambah lagi musibah. Buta, pekak dan bisu. Cuba bayang macam mana nasib anak kita ni. Anak kita berpaling tak daripada Al-Quran, solat lambat, baca Quran tak faham. Kalau berpaling dan mati dalam keadaan tu, kita minta jauh. Inilah nasib mereka di akhirat besok. Ramai yang tak memikirkan nasib anak di akhirat. Ramai yang fikir nasib anak kat dunia sahaja. Dunia miskin macam mana? Ada mata, ada telinga, mulut boleh bercakap, InsyaAllah ada rezeki. Okey? Masa dah habis. Kemudian ayat seterusnya kita sambung.
Allah bagi tahu sebab apa mereka itu buta, pekat dan bisu di akhirat besok. Ada soalan ke? Tak ada? Okey, semoga apa yang kita faham daripada ayat-ayat Allah memberi peringatan kepada kita, dan semoga ayat-ayat Allah ini boleh mengubah kehidupan kita supaya kita lebih dekat pada Allah, dan kita akan bahagia dengan Al-Quran, bukan dengan harta, bukan dengan anak, bukan dengan suami, tapi kita akan bahagia bila ikut perintah Allah dan bila dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.